dia cari lagi seorang PA dia. Siti Khadijah ni dia banyak PA. So dia panggil salah satu PA dia, saya tak ingat nama lah, saya tak ingat. Tapi dia panggil salah seorang PA dia, datang, kau cakap dengan Muhammad masuk meminang aku. Ini Siti Khadijah offer diri dia dekat Nabi Muhammad. Dia cakap dengan PA dia, kau suruh Nabi Muhammad datang minang aku. Lepas tu PA dia ni pun okey bos, no hal. So PA dia pun pergilah ke rumah Nabi. Dia pergi ke rumah Nabi, dia jumpa Nabi. Ni pun jadi cerita, jalan cerita macam mana kisah percintaan Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ni, jalan cerita dia. So episod akan datang. Okey, bila PA Siti Khadijah ni dah jumpa Nabi Muhammad, dia pun tanya Nabi Muhammad lah. Kan, ini zaman sebelum Nabi diutus menjadi Nabi So PA Siti Khadijah pun datang dekat Nabi Muhammad. Dia tanyalah, "Hey Muhammad, ini sebelum jadi Nabi tau, kena faham. Sebelum jadi Nabi, dia main bo je. Muhammad macam tu lah kan, sebelum jadi Nabi." Dia kata, "Hey Muhammad." Lepas tu Nabi pun pandang, "Oh ya, kenapa? Bila nak kahwin?" Kan, zaman sekarang kita borak kan, bila nak kahwin Muhammad? So Nabi Muhammad pun kata, "Belum ada modal." Belum ada modal tu maksudnya saya belum ada kereta, saya belum ada rumah, saya pun masih duduk lagi dengan pakcik saja, Abu Talib. Maksudnya macam tu lah, belum ada modal, belum ada kereta, belum ada motor, belum ada rumah, macam tu lah. So PA Siti Khadijah pun cakap, "Kau nak tak kalau ada satu perempuan nak kat kau, and then perempuan ni dia ada segalanya dalam dunia. Kereta ada, harta ada, kecantikan ada, Insta famous." Macam mana? Dia tanya kat Nabi Muhammad ni. So Nabi Muhammad pelik lah. Siapa? Kan? Siapa yang nak kan? Memang Nabi Muhammad handsome, tapi siapa perempuan tu? Lepas tu PA Siti Khadijah ni cakap lah kan, "Khadijah." Lepas tu Nabi Muhammad pun, "Khadijah?" Ni macam bahasa Arab kan. "Khadijah? Tak mungkin lah Khadijah nak kahwin dengan aku." Macam tu lah bahasa dia kan. Lepas tu PA Siti Khadijah pun cakap lah, "Sekarang ni kau setuju ke tak setuju?" Nabi Muhammad pun fikir jawab, "Setuju kalau betul-betul." Nabi Muhammad jawab, "Setujulah kalau betul-betul." Okey, kalau setuju dah, relax. Lepas tu PA Siti Khadijah baliklah ke rumah Siti Khadijah. Balik je. Lepas tu Siti Khadijah tanya, Macam mana? Apa keputusan dia?" Lepas tu PA Siti Khadijah jawab, "Dia okey, dia on." Macam tu. Lepas tu Siti Khadijah cakap, "Kalau on teruslah jalan." Macam tu lah. Okey, lepas tu pun tak lama pun Nabi Muhammad pun hantar rombongan meminang dekat Siti Khadijah. Tapi korang kena ingat tau, Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ni bukan orang yang sembah berhala pada waktu itu. Diorang ni masih ikut ajaran Nabi Ibrahim. Ajaran Nabi Ibrahim simple lah kan, macam kena percaya ada Tuhan nama Allah, kena berhaji, macam tu lah ajaran dia macam tu. So yang lain banyak dah sembah berhala. So diorang ni adalah macam Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah ni antara orang yang bukan penyembah berhala. Termasuklah Abu Bakar, Osman, Ali bin Abi Talib, Zubair bin Awam, Sofia. Banyak lagi yang tak sembah berhala pada waktu itu. So waktu Nabi Muhammad hantar rombongan minang dekat Siti Khadijah ni, Nabi Muhammad bagi hantaran 80 unta bersamaan 480,000. Kau tengok berapa banyak duit Nabi Muhammad. Dia hantar rombongan minang, hantaran dia 480,000. So benda ni pun mengelakkan lah daripada orang atheist katakan Nabi korang ni kahwin dengan Siti Khadijah janda sebab nak harta. Sebenarnya salah ya. Sebenarnya salah. Kalau Nabi Muhammad nak harta, lebih Nabi Muhammad bagi sejadah cukup lah. Macam tu. Hantaran RM80. Macam tu. Nabi Muhammad tak macam tu. Dia bukan kahwin dengan Siti Khadijah bukan sebab harta, tapi sebab cinta. Macam itu. Okey, kita sambung balik. Okey, selepas diorang berkahwin, Siti Khadijah dengan Nabi Muhammad selepas berkahwin, mereka dikurniakan anak sebanyak 6 orang. So waktu perkahwinan diorang memang cukup indah, memang cukup romantis. Memang happy lah sebab Nabi Muhammad SAW dah kaya, Siti Khadijah pun kaya. So diorang jadi orang kaya nombor 1 dekat Mekah pada waktu itu. Sebab Nabi Muhammad businessman, dah kaya, kahwin pula dengan Siti Khadijah yang kaya. So diorang bergabung jadi orang paling kaya dekat Mekah. So kehidupan mereka memang cukup senang. Ada Astro, ada sofa, semua komplit lah. Rumah mewah, semua komplit. Orang paling kaya dekat kota Mekah. So berjalan waktu, kisah percintaan selepas berkahwin ni selama 15 tahun guys. Selama 15 tahun orang berkahwin. Masuklah waktu-waktu yang susah. Faham tak masuk waktu yang susah? Okey, waktu Nabi Muhammad dengan Siti Khadijah berkahwin, umur Nabi Muhammad 25 tahun, Siti Khadijah umur 40 tahun. So
Selepas 15 tahun orang berkahwin, Nabi Muhammad berumur 40 tahun, betul tak? Dan Siti Khadijah berumur 65 tahun. Selepas 15 tahun. So datanglah waktu-waktu yang susah, waktu-waktu yang sukar. Sebab waktu itulah, waktu umur 40 tahun itulah Nabi diutus menjadi Nabi. Ya, cerita dia macam ni. Satu hari tu Nabi tidur, dia mimpi pelik-pelik. Dia mimpi ada orang panggil dia, dia macam mimpi pelik-pelik lah. Sampai malam tak boleh tidur. Sampai Nabi ni takut nak tidur sebab mimpi dia pelik. Ada orang panggil dia, Muhammad kau adalah Nabi, Muhammad kau adalah Nabi. Ini macam cerita superhero tau. Kau nak dilantik jadi superhero, kau akan dapat benda pelik-pelik. Tapi superhero tu tipu. Ini cerita superhero yang betul. Superhero yang betul akan datang pada waktu itulah kan. So sebelum Nabi ni dilantik menjadi Nabi kan manusia biasa kan. Macam aku, macam korang yang tengok pada awalnya manusia biasa je kan. Tapi bila dia dapat mimpi macam tu kan, dia macam gelisah lah kan. Dia pun cerita dekat Siti Khadijah, aku mimpi macam ini, aku mimpi sekian-sekian, ada orang panggil nama aku dalam mimpi itu semua kan. So Siti Khadijah pun seorang yang baik, seorang isteri yang good lah kan. Dia cakap dengan Nabi Muhammad, tak mungkin ada orang buat jahat dekat kau, dan tak mungkin syaitan datang mengganggu kau, sebab kau adalah orang yang baik. Kau selalu tolong anak yatim, kau selalu beri sedekah dekat orang. So tak mungkin lah orang macam ni Allah biarkan ada orang kacau, tak mungkin. So ini Siti Khadijah ya, walaupun suami dia mimpi pelik-pelik macam tu, dia tetap bagi motivasi dan sokongan yang padu. Tak macam isteri-isteri yang ada sekarang. Sayang, malam ni I mimpi pelik lah. Itulah you. Pergi mana? Tadi karaoke. Ambil benda bukan-bukan lah tu. Ambil benda terlarang lah tu. Itu bukan Khadijah ya. Itu Katie. Bukan Khadijah. So Khadijah ni memang dia cukup isteri yang perfect. Untuk pengetahuan korang lah, saya lupa nak info lah kan. Okay, Siti Khadijah ni adalah perempuan yang paling terbaik dekat dalam dunia. 4 perempuan yang paling terbaik dalam dunia daripada zaman dulu sampai zaman sekarang. 4 perempuan yang paling istimewa, paling terbaik, paling meletup, paling best, Siti Khadijah. Ada 4 perempuan. Pertama sekali kita boleh kira daripada zaman lah. Pertama sekali Asia. Asia ni nak tahu siapa? Okey, Asia ni isteri Fir'aun. Isteri Fir'aun Asia dikategorikan perempuan paling terbaik dalam dunia. Sebab apa? Sebab Asia ni isteri Fir'aun dan dia boleh terima ajaran Nabi Musa pada waktu itu, dan dia percaya Allah dia. Asia ni dia tetap sayang Fir'aun sebab Fir'aun ni jahat macam mana pun tetap dia cakap dia ni adalah suami aku. Ni Asia. Kedua, yang paling terbaik adalah Siti Maryam, ibu Nabi Isa. Siti Maryam ni sebenarnya ramai ulama cakap dan juga banyak khilaf yang mengatakan Siti Maryam ni Nabi ataupun orang biasa. Ada yang kata Nabi di kalangan wanita. Ada yang kata wali, ada yang kata dia ni orang soleh. Banyak perbahasan tentang Siti Maryam ni. Tapi dia adalah antara wanita yang paling terbaik dalam dunia. So, yang ketiga ni, wanita terbaik adalah Fatimah. Fatimah ni adalah anak Nabi Muhammad SAW. Dan yang keempat adalah Siti Khadijah. Itu kalau kita kira rambang lah kan. Sebenarnya dia ada turutan dia, ada level-level dia. Yang nombor 1, nombor 2, nombor 3, nombor 3, nombor 4 macam tu lah. Okay, so lepas Nabi Muhammad cakap dengan Siti Khadijah kan, boleh tak aku nak keluar, nak pergi tenangkan fikiran aku dekat Gua Hira. Gua Hira guys, Gua Hira tu tinggi. Kalau kau nak naik aja lebih kurang 45 minit tau nak naik Gua Hira tu, sebab jalan dia berbatu-batu. Memang susah nak naik. Siapa dah pernah pergi Mekah, tahu lah macam mana naik Gua Hira tu. Memang susah. So nak Siti Khadijah pun izinkanlah Nabi Muhammad pergi tenangkan fikiran dekat Gua Hira. So waktu Nabi tenangkan fikiran dekat Gua Hira ni, Siti Khadijah pun hantar makanan, ada hantar minuman kan. Setiap kali Nabi lapar, Siti Khadijah hantar makanan. Bukan seminggu 2 tau. Ini tak saya bulan. Lebih kurang sebulan ataupun 2 bulan jugalah Nabi dekat atas tu. Tenangkan fikiran tau ni. Nabi tenangkan fikiran dekat situ. So pada satu malam tu, menjelang pagi, kalau kita sekarang ni maybe dalam pukul 4, 5 lebih macam itulah kan. So Nabi pun waktu dalam gelap tu, pagi tu, tiba-tiba ada suara orang cakap bacalah. Dia cakap macam tu. So Nabi pun macam terkejut lah kan. Baca apa? Tiba ada orang badan besar datang peluk Nabi. Orang tu peluk Nabi. Dia kata bacalah. Nabi kata baca apa? Bacalah. So pendekkan cerita, Nabi pun tanya, apa yang harus aku baca? Sebab Nabi tak boleh baca, Nabi buta huruf. Nabi tak boleh membaca dan juga menulis. So Nabi cakap, apa yang harus aku baca? Waktu itulah turunnya Iqra Bismillah. Ni cerita ni memang mesti dah korang tahu kan? Memang dekat sekolah dah selalu dengar. So waktu tu pun lepas Nabi Muhammad dah baca tu Iqra Bismillah tu, terus terlepaslah pelukan yang kuat tu. So Nabi pun ketakutan. Bila Nabi ketakutan, Nabi berlari lah. Nabi turun daripada Gua Hira tu, Bukit Hira tu, turun. Bayangkan ya, jalan tu berbatu-batu. Nak naik payah, nak turun mesti dia condong macam tu, mesti dia menjunam ke bawah. Bayangkan Nabi berjalan, berlari dekat jalan berbatu-batu macam tu, dengan apa junam dia. Tak boleh bayangkan macam mana Nabi berlari. Waktu Nabi lari tu, ni
Ini adalah salam perkenalan malaikat Jibril bersama Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi turun, on the way nak turun ke Gua Hira tu, matahari awan dah semakin terang sebab dah nak pagi kan, macam dah nak subuh. Tapi belum lagi terlalu terang lah. Yang jadi Nabi tambah takut ni guys. Kewujudan, penampakan malaikat Jibril dengan bentuk asalnya. Nabi waktu lari tu ada suara panggil Nabi. Woi Muhammad, wahai Muhammad, kau adalah Nabi, kau adalah Rasul. Nabi tengok tak ada. Lepas tu Nabi pandang ke langit. Langit awan tu betul-betul ada muka Jibril saja. Muka malaikat Jibril. Setiap kali Nabi pandang atas, nampak muka malaikat Jibril. Bayangkan, kita pandang atas nampak muka malaikat. Salam perkenalan malaikat Jibril dengan Nabi Muhammad. Cuma salam perkenalan dia macam itu lah. Mengerikan lah kan. Kan malaikat ni besar kan. Besar. Daripada langit ni malaikat lagi besar. Bumi ni kira kecil je. So malaikat pun tengok macam tu. Kamu tengok bumi. Oh, Nabi Muhammad. Muhammad kau adalah Nabi, kau adalah Rasul. Nabi pun sebagai orang biasa takutlah, larilah. Dah Jibril tunjukkan diri dia macam itu. Tunjukkanlah sebagai orang biasa ke kan, supaya Nabi Muhammad tak terkejut. Ini tunjukkan dengan bentuk asalnya. Selain Nabi nampak bentuk asal malaikat Jibril ni 2 kali je. Pertama, salam perkenalan Jibril yang tadi kita cerita tu. Kedua, waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj. Itu nampak bentuk asal malaikat Jibril. So Nabi pun lari masuk ke rumah. Nabi cakap dengan Khadijah waktu Nabi lari tu, Nabi ketuk pintu, buka pintu, buka pintu. Nabi ni macam ketakutan sangat kan. Sebab dia nampak malaikat Jibril. Kalau aku baru takut, aku pun lari. Nabi ni ketakutan sampai Khadijah datang selimutkan Nabi, peluk Nabi. Nabi ni ketakutan. Balik daripada Gua Hira 2 bulan dekat atas tu, tiba-tiba balik ketakutan macam ni. Kalau korang sebagai orang biasa kan, rumah perempuan akak-akak yang ada suami kan, tiba-tiba balik suami dah 2 bulan tak balik daripada Cameron Highland, tiba-tiba balik, ketakutan, sejuk. Selimutkan aku. Akak rasa akak buat apa? So tunggu next episode Jejak Khalifah.